Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu tidak melaksanakan hukum hudud, membakar mushaf dan nepotisme. Sebelum itu, nama saya dengan Aisyah binti Amir Hamzah, nomor metrik 052272. Isu yang pertama yang saya akan bentangkan ialah Sayyidina Uthman dituduh tidak melaksanakan hukum hudud. Isu ini tercetusnya setelah anak kanda Sayyidina Khalifah Umar yang bernama Ubaidillah. Beliau tidak mendapat kesabaran dalam dirinya di atas pembunuhan yang berlaku terhadap ayahandanya. Maka dengan ini beliau menuntut bela atas pembunuhan yang berlaku dengan membunuh 3 orang yang dianggap terlibat dengan jenayah itu. Apabila Ubaidillah telah memutuskan untuk membunuh anak Abu Lu'lu'ah dan Jufainah, ketika ini tidaklah timbul sebarang masalah. Tetapi kerana mereka itu kan golongan kafir. Tetapi masalah mulai timbul apabila Ubaidillah membunuh Harmuzan yang telah memeluk Islam. Sepatutnya daripada isu ini, Ubaidillah seharusnya memberikan kes tersebut kepada khalifah yang baru, khalifah yang seterusnya, iaitu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Ternyata selepas peristiwa ini, Ubaidillah tidak dikenakan apa-apa tindakan, malah terus dibebaskan dan menyambung hidup seperti biasa. Maka bertitik tolak daripada isu inilah musuh-musuh Islam di dalam negara menggunakannya untuk mengkritik dan menuduh Sayyidina Khalifah Uthman. Di sini mulalah timbul fitnah. Sehubungan dengan isu ini, 2 perkara dapat dibongkarkan dalam hakikatnya kes pembunuhan ini. Yang pertama, sebenarnya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah menjatuhkan hukuman mati qisas ke atas Ubaidillah, tetapi perkara ini telah dimaafkan oleh keluarga warisi mati. Yang kedua, bersumberkan Ibnu Al-Arabi dalam kitab Al-Awasimnya yang dipetik daripada Al-Tabari bahawa Khalifah Uthman memerintahkan supaya dibawa datang Ubaidillah yang dikurung di rumah Sa'ad bin Abi Waqqas kerana dialah yang menangkap dan merampas pisau di tangan Ubaidillah. Maka Uthman berkata kepada kumpulan Muhajirin dan Ansor yang hadir, "Berilah pandangan kepadaku apa yang harus aku lakukan." Golongan Muhajirin dan Ansor ni diorang kata bunuh sahaja. Terus Sayyidina Uthman berkata, ayahandanya baru sahaja dibunuh semalam, tidakkan hari ini anaknya pula yang dibunuh? Maka Sayyidina Uthman pun memutuskan untuk membayar diat, memperuntukkan membayar diat dan tanggung daripada harta pribadiku sendiri. Sekian daripada isu hukum hudud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairun Nisa binti Kasdi, nomor metrik 052240. Okey, saya teruskan pembentangan dengan isu yang kedua, iaitu apabila Sayyidina Uthman bin Affan dituduh membakar naskah mushaf Al-Quran. Okey, pemushafan Al-Quran yang dimaksudkan adalah untuk membaiki simpang siur Al-Quran sehingga perselisihan mengenainya dapat dihindari. Okey, namun pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan, beliau telah dilemparkan dengan satu fitnah yang berat, tuduhan yang berat, di mana apabila beliau didakwa membakar beberapa naskah Al-Quran, di mana hakikatnya beliau membakar itu adalah salinan yang tersebar ke luar Madinah yang menimbulkan kekeliruan pada bacaan Al-Quran tersebut. Namun dengan kerjasama Sayyidina Ali bin Abi Thalib,
pada satu hari Jumaat, Saidina Khalifah Uthman berkhutbah. Beliau menyatakan bahawa beliau memohon ampun tentang tindakan beliau, dan Saidina Ali menjawab beliau untuk menerangkan lagi apa yang terjadi. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Na'imatul Huda binti Fuad, nombor matrik 052215. Baiklah, saya akan meneruskan tentang isu yang berbangkit pada zaman pemerintahan Uthman bin Affan, iaitu nepotisme. Ada yang mengatakan bahawa Saidina Uthman bin Affan ini mengamalkan nepotisme dalam kerajaannya, di mana nepotisme ini adalah sesuatu bentuk yang mengutamakan saudara maranya berbanding orang yang berkebolehan. Baiklah, seperti yang kita tahu, Saidina Uthman ni merupakan khalifah Islam yang ketiga, dan beliau banyak menyumbangkan jasa dari zaman Nabi Muhammad SAW hinggalah ke zaman pemerintahannya. Namun banyak kenyataan yang timbul mengatakan bahawa beliau ini mengamalkan sikap nepotisme dalam kerajaannya. Hal ini telah didakwa dalam pelbagai kelompok seperti golongan Syiah, Orientalis, Liberal, juga dari setengah ahli sejarawan ahli Sunni. Antara gubernur yang dilantik oleh Saidina Uthman daripada ahli keluarganya adalah seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdullah bin Sa'ad Al-Walid bin Uqbah, Sa'ad bin Al-Ash dan Abdullah bin Amir. Seterusnya, dari kalangan yang bukan daripada ahli kalangan keluarganya adalah seperti Abu Musa Al-Ash'ari, Al-Qa'qa' bin Amir, Jabir Al-Muzani, Habib bin Maslama, Abdurrahman bin Khalid, Abu Anwar, Hakim bin Salama, Al-Ayats, Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Itu adalah, dan ramai lagi. Itu adalah bandingan yang amat ketara daripada bilangannya daripada kalangan ahli Bani Umayyah dan juga bukan. Hal ini sekaligus menolak bahawa beliau adalah mengamalkan sikap nepotisme. Seterusnya, yang ketiga adalah beliau melantik gubernur dari kalangan Bani Umayyah. Ini telah diamalkan oleh Rasulullah SAW sendiri, di mana pemilihan pemimpin daripada kalangan Bani Umayyah telah diamalkan sejak daripada zaman Rasulullah SAW. Malah Ibn Taymiyah juga mengatakan bahawa aku tidak tahu keturunan Quraisy yang paling banyak menjadi pembantu Rasulullah selain daripada Bani Umayyah. Ini disebabkan ramai di antara mereka yang mempunyai kehormatan dan kepimpinan. Itu kata Ibn Taymiyah. Dan yang seterusnya, gubernur yang dilantik ini tidak dilantik pada waktu yang sama. Contohnya seperti Sa'id bin Al-Ash. Beliau dilantik menjadi gubernur Kufah apabila gubernur sebelum ini dipecat kerana didakwa telah meminum khamr. Namun ada segelintir ulama lah yang mengatakan bahawa yang menolak dakwaan itu. Seterusnya, sikap setengah gubernur yang seperti kita kenali, mereka punya kemuliaan tersendiri yang menyebabkan mereka terpilih dan layak untuk memegang jawatannya. Antara gubernur tersebut adalah seperti Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ni telah dilantik menjadi gubernur Syam semenjak zaman Saidina Umar, dan beliau ni amat dicintai oleh penduduk Syam. Malah beliau jadi juga merupakan seorang armada laut Islam yang pertama dan merupakan antara penulis wahyu Nabi Muhammad SAW. Kecintaan penduduk Syam ini amat menepati dalam hadis Rasulullah yang mengatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang bersabda, yang maksud sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka yang kalian cintai dan mereka juga mencintai kalian. Kalian berdoa bagi mereka dan mereka juga berdoa bagi mereka. Tidak mungkin seorang bersifat sebagai seorang pemalu, sebagai seorang yang amat sopan santunnya
bersikap seperti nepotisme yang mengamalkan setengah pihak sahaja. Hari ini menolak nepotisme itu telah diamalkan oleh Khalifah Osman pada zaman pemerintahannya. Sekian.